Saya Misha. Saya dalam perjalanan hendak ke kelas tuition Cikgu LK. Sebelum itu, mari saya perkenalkan cikgu dan rakan tuition saya. Ini cikgu tuition saya, yaitu Cikgu LK. Hai anak-anak murid, mari belajar bersama cikgu. Ini pula rakan tuition saya, namanya Ryan. Hai. Mari belajar bersama kami. Episode 2. Hari ini kita akan belajar kata perintah. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah. Mengikut Tata Bahasa Dewan edisi baharu, ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Kata perintah boleh ditambah partikel lah di belakangnya. Terdapat 3 jenis kata perintah, yaitu kata perintah permintaan yang terdiri daripada kata perintah tolong, harap, minta. Kata perintah yang kedua ialah kata perintah larangan yang terdiri daripada jangan, usah. Kata perintah yang ketiga ialah kata perintah silaan yang terdiri daripada kata sila dan jemput. Baiklah, tadi kita telah terangkan tentang terdapat 3 jenis kata perintah. Seterusnya, cikgu ingin terangkan bahawa terdapat 4 jenis ayat perintah. Pertama, ayat suruhan. Kedua, ayat permintaan. Ketiga, ayat larangan. Dan yang keempat, ayat silaan. Kenapa ayat suruhan tidak mempunyai kata perintah? Mari kita teruskan. Kenapa ya cikgu? Baiklah, ayat suruhan adalah ayat untuk memberi perintah atau arahan walaupun tidak menggunakan kata perintah. Dalam ayat suruhan, subjek biasanya digugurkan. Tetapi untuk tujuan penegasan, subjek boleh juga diucapkan. Contoh ayat suruhan ini, awak pergi dari sini. Kedua, keluar dari bilik ini. Ayat ketiga, baca cerpen itu sekarang. Ketiga-tiga ayat ini walaupun tidak menggunakan sebarang kata perintah, tetapi kita telah memahami ini adalah satu ayat perintah yang memberikan arahan ataupun perintah. Seterusnya, ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat untuk membuat permintaan atau meminta pertolongan. Contoh ayat, tolong hantarkan jawapan Anda segera. Contoh kedua, harap kamu paham masalah saya. Contoh ketiga, minta kamu semua bertenang. Ayat permintaan ini menggunakan ketiga-tiga jenis kata perintah, yaitu tolong, harap, dan minta. Jenis ayat seterusnya ialah ayat larangan, yaitu ayat untuk menegur seseorang melakukan sesuatu. Contoh ayat, jangan ambil harta orang. Kedua, usah dikenang lagi perkara itu. Ayat ketiga, kamu jangan beritahu dia. Kata perintah, jangan dan usah merupakan kata perintah dalam ayat larangan. Seterusnya, ayat perintah yang terakhir ialah ayat silaan. Ayat silaan biasanya menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang.
Contoh ayat ialah, sila buat laporan di sini. Kedua, jemput datang ke majlis ulang tahun kelahiran anak kami. Oh, sungguh mudah untuk paham, cikgu. Bagus. Tetapi kamu kena beringat dengan kesilapan lazim apabila menggunakan kata perintah. Kita lihat contoh ayat E. Tolong jangan merokok di kawasan ini. Ayat ini salah kerana sepatutnya kita hanya perlu menggunakan satu kata perintah, iaitu jangan merokok di kawasan ini. Ini adalah ayat perintah jenis larangan. Seterusnya, ayat C. Usah ataupun jangan risau akan masalah mereka. Ayat ini betul kerana kadang-kadang murid terkeliru menggunakan kedua-dua kata larangan, iaitu usah jangan risau akan masalah mereka. Seterusnya kita lihat contoh ayat E. Harap tolong jaga disiplin. Sepatutnya kita gunakan salah satu, sama ada harap jaga disiplin ataupun tolong jaga disiplin. Seterusnya ayat C dan D betul. Walaupun ayat C menggabungkan kedua-dua kata perintah, tetapi kehadiran kata perintah harap di sini berfungsi untuk melembutkan ayat larangan tersebut. Harap jangan bising dan jangan bising, kedua-dua ayat ini ayat yang betul. Seterusnya ayat E dan B. Sila jangan bising dan jangan bising. Jangan bising betul, tetapi sila jangan bising salah kerana menggunakan kata perintah silaan dan kata perintah larangan. Seterusnya ayat D. Minta jangan berludah. Ayat ini salah. Kata perintah permintaan digabungkan pula dengan kata perintah larangan. Sepatutnya guna kata perintah larangan sahaja. Jangan berludah untuk menunjukkan ayat larangan. Wah, mari kita jawab soalan teka silang kata ini. Soalan pertama. Tempat kosong masuk ke rumah saya, kata ibu kepada jiran kami. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah jemput. Jemput masuk ke rumah saya, kata ibu kepada jiran kami. Soalan kedua. Tempat kosong, letakkan pinggan itu di dalam sinki selepas kamu makan, kata ibu kepada Jibanjut. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah tolong. Tolong letakkan pinggan itu di dalam sinki selepas kamu makan, kata ibu kepada Jibanjut. Soalan ketiga. Tempat kosong, jelaskan hutangmu dengan segera, kata lelaki itu. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah harap. Harap jelaskan hutangmu dengan segera, kata lelaki itu. Soalan keempat. Tempat kosong, berjajar di kawasan pagar sekolah ini. Apakah jawapannya?
Jawabannya ialah jangan. Jangan berjaja di kawasan pagar sekolah ini. Soalan kelima. Tempat kosong, tuan-tuan bersabar sebentar kerana komputer ini ada masalah, kata kerani di pejabat itu. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah minta. Minta tuan-tuan bersabar sebentar kerana komputer ini ada masalah, kata kerani di pejabat itu. Soalan keenam. Tempat kosong, kamu risau tentang keselamatan ayah, kata ibu kepada Izzatul. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah usah. Usah kamu risau tentang keselamatan ayah, kata ibu kepada Izzatul. Baiklah, soalan terakhir, soalan ketujuh. Tempat kosong, berikan perhatian ketika Cikgu LK sedang mengajar, kata Cikgu Ida kepada murid-murid tersebut. Apakah jawapannya? Ini sangat mudah. Jawapannya sila. Sila berikan perhatian ketika Cikgu LK sedang mengajar, kata Cikgu Ida kepada murid-murid tersebut. Baiklah semua, sampai di sini sahaja pelajaran kita pada kali ini. Sebarang komen ataupun cadangan, bolehlah klik pautan yang telah disediakan di ruang deskripsi. Sampai berjumpa lagi.